Kisah badang ini mungkin diubah pihak barat untuk memberi gambaran buruk kepada sikap orang Melayu. Hai, selamat datang ke channel Cerita Rakyat. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe sebagai tanda sokongan anda kepada channel ini. Semoga anda dimurahkan rezeki. Apabila bangsa Yunani mempunyai Hercules, maka masyarakat Melayu juga mempunyai Herculesnya sendiri. Nama badang, manusia bertenaga raksasa yang mempunyai kekuatan luar biasa, sering disanjung oleh buku-buku sejarah sebagai pendekar Melayu yang gagah perkasa. Kesan tinggalan dan bukti yang boleh dikaitkan dengan kekuatan badang di kampung orang asli Sayung Pinang menguatkan lagi kewujudan legenda orang kuat itu. Mengikut sejarah Melayu, badang dikenali sebagai hulu balang kerajaan Temasek ketiga yang kini dikenali sebagai Singapura. Raja Seri Ratna Wikarma iaitu antara tahun 1362 hingga 1375. Badang dikatakan berasal dari Sayong iaitu hulu Sungai Johor dan bekerja di ladang kepunyaan seorang tuan tanah iaitu orang kaya Nirasura di Seluang, tidak jauh dari kawasan kampung orang asli Sayung Pinang. Beliau dikatakan seorang yang miskin namun telah mendapat kekuatan luar biasa setelah memakan muntah jin. Sejak hari itu, hidupnya telah pun berubah. Badang disifatkan sebagai anak muda yang berkebolehan istimewa dengan watak gagah sebagai panglima, tetapi badannya tidak begitu besar dan tidak berubah menjadi terlalu besar ketika beradu kekuatan. Kepahlawanannya berbeza dengan pahlawan Melayu lain, tetapi persamaannya, beliau secara rasmi dilantik sebagai hulu balang kerajaan. Badang tidak pernah terbabit dalam siri peperangan dan tidak menggunakan senjata. Sebaliknya, kekuatan beliau adalah luar biasa. Kisah kesaktian badang juga menjadi bualan. Antaranya kehebatan beliau mendayung sampainya, yang mana sekali badang menghayun dayungnya, sampainya akan bergerak dan sampai ke lokasi yang jauh. Antara kisahnya yang sangat popular adalah kisah pertama, iaitu ketika Raja Seri Ratna Wikarma menyuruh badang memetik daun kuras di Kuala Sayong untuk dijadikan ulaman bagi santapan baginda. Badang berjaya mengambil daun berkenaan walaupun sukar. Namun, badang terjatuh menyebabkan kepalanya terhentak pada sebiji batu besar. Badang tidak cedera, sebaliknya batu berkenaan terbelah dua. Atas ujian itu, beliau diberikan penghargaan oleh raja dengan satu persalinan pakaian dan dibenarkan tinggal di dalam kawasan kota, tidak jauh dari istananya. Kisah seterusnya, badang membantu 300 pemuda yang gagal menolak kapal ke laut, dan selepas membuktikan kebolehannya menolak kapal dengan hanya sebelah tangannya, raja begitu kagum dan melantiknya menjadi hulu balang diraja. Manakala kisah ketiga adalah ketika Singapura didatangi satu utusan dari benua India berserta 70 kapal untuk menguji kekuatan badang dengan hulu balangnya Nadi Bijaya. Dalam pertandingan itu, kedua-dua hulu balang kerajaan itu mendapat keputusan seri. Nadi Bijaya kemudian mencadangkan siapa yang dapat mengangkat batu besar berhampiran istana akan menjadi pemenang. Nadi Bijaya hanya mampu mengangkat batu itu sehingga ke paras lutut sebelum meletakkannya kembali ke tanah. Namun badang berjaya mengangkat batu itu melebihi paras kepalanya sebelum melemparkannya ke laut. Kisah keempat adalah ketika pahlawan kerajaan Perlak dari Sumatera berderang tidak sanggup beradu kekuatan dengan badang kerana menyedari badang jauh lebih kuat daripadanya. Seorang ahli sejarah Riau Indonesia, Syarif Muhammad Saleh, pernah mengatakan kehebatan badang memang tidak boleh dinafikan, tetapi perbuatan memakan muntah hantu disifatkan sebagai merosakkan cerita legenda pahlawan Melayu ini. Kata Syarif, kisah badang ini mungkin diubah pihak barat untuk memberi gambaran buruk kepada sikap orang Melayu, tetapi beliau mahu masyarakat Melayu percaya bahawa kisah badang ini bukanlah cerita dongeng. Mengenai kematian badang, diceritakan sama seperti orang biasa. Beliau dikatakan meninggal disebabkan sakit tua dan kuburnya terdapat di sebuah kawasan hutan di pinggir desa Kandis, Pulau Buru di Karimun, Kepulauan Riau, Indonesia. Manakala ada yang mengatakan makamnya berada di Singapura. Sama ada benar ataupun tidak, ini adalah cerita rakyat mengenai seorang hulu balang Melayu yang memiliki kekuatan luar biasa dan ia seharusnya disanjung selain diperturunkan dari generasi ke generasi.